kedua ni malam Jumaat bersamaan dengan 5 bulan 7 2019. Maknanya tahun lalu lah. Ni 2020 ni kita bulan 10 lah. Tarikh tulis juzuk yang keluar ni. Ini suatu bab pada menyatakan semaya sunat. Akan satu tunggu bawah sikit. Setengah daripada makna-makna bagi an-naflu dari segi bahasa ziyadah. Kita ambil jauh selalu. Tak, mana an-naflu mana az-ziyadah. Yang artinya bertambah. Itu ziyadah. Daripada kurang tambah. Ulama kita Syafi'iyah mereka berkata nafal itu naflun tu ialah bagian yang selain pada fardu. Jadi umumlah. Sebab tu dalam mazhab kita ni akan sebut mandub, sunnah, hasanun, al-muraghabu fihi, mustahabun, tatawwu'un. Itu benda tulah ya. Bawah kita sebut bawah dah. Artinya daripada semaya solat dan lainnya seperti puasa, sedekah. Dan iaitulah bagai ditutup dan iaitu ni naflun tu. Bagai yang ditutup oleh syarak sebagai tuntut yang tak lazim. Jadi kalau tutup lazim tu dia panggil wajib pula. Maksud tutup buat tu tak lazim ni kalau tak saya buat pun. Tak ada apa. Barang dah kita tak? Ada kita tak barang? Ada kita tak? Ada kita gimik ngaji. Faham lagi tak? Jadi tutup sebagai tutup yang tak lazim. Tutup sebagai tutup yang tak lazim. Dan diibaratkan daripada naflin juga tu dengan maksud diibarat ni panggil khatullah lah. Kadang-kadang dia kecek naflin, kadang-kadang dia kecek sunnah dan mandub dan hasanan dan muraghabu fih dan mustahabun dan tatawwu'. Jadi 5 ni 7 lafaz ni dia panggil muradih lah makna dia tu. Lafaz tu lain tapi makna tu lah. Maka semua itu dengan makna satu jua. Makna tu lah. Alim mazhab kita ni mungkin dia ada perbezaan dalam pendapat mazhab fuqaha Hanafi kah. Sunnah tu lain. Mustahabun tu lain. Tak. Tapi dalam mazhab kita ni bila kata sunnah ke apa mustahab apa ni tatawwu' ni benda hak lain daripada fardu sudahlah. Tu dalam mazhab kita dia mudah. Dia tak jadi apa dia panggil farak tak ada banyak. Karena muradihnya lafaz apa? Ni lafaz tersebut sana dah atas perkataan yang masyhur. Ni hak kata atas pendapat yang masyhur semua ni lafaz makna muradih. Itu ada juga pendapat yang tidak masyhur yang mengatakan ada farak. Maka tu kita berhajat pada tilik pada kitab-kitab yang lain lagi lah. Di antara marajik di bawah tu yang kita sebut tengok ada nihayah. Muni. Itu rajak ke kitab-kitab fiqh kita tu. Hak pun zalan tak ada sebut lagi dah. Kedua, sebut juga sikit bawah sunnah. Adapun ta'rif as-sunnah. Itu dari segi bahasa, yakni segi lughah. Ialah dengan makna at-tariqah dan as-sirah. Itu segi lughatan tu. Yang artinya jalan ni. Dan apa dia panggil? Sirah. Sama sirah. Yang baik ada ia ataupun jalan ni yang jahat. Tak kira jalan ni hak baik ke, jalan ni yang jahat. Itu segi lughah. Adapun pada istilah maka telah mentakrif akan dia akan as-sunnah oleh Ibrahim Halabi. Dengan bahawasanya as-sunnah ni at-tariqatul mardiyah al-maslukatu fid din min ghairi ilzamin ala sabilil muwazabah. Jalan yang diredai. Itu mana tariqah. Jalan yang diredai yang dijalankan dia pada agama. Mana kalau tidak mardiyah tu bukan sunnah lah tu. Kalau tidak mardiyah daripada ketiadaan lazim atas jalan muwazabah. Kata Imam Ad-Dusuki, dia di antara ulama Maliki ni, Dusuki. As-sunnah itu ialah barang yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Apa saja Nabi kita buat sunnah.
beliau muzahirkan dia pada jamaah, pada jemaah ramai-ramai lah, di antara kalangan sahabat-sahabat, serta mengekali yakni oleh Rasulullah di atasnya, yakni atas sunnah saat ni. Maksud mengekali, Nabi kita muwazabah buat tak tinggal. Dan tidak menunjuk dalil di atas wajib. Jadi kerana dalil kata wajib tak ada, benda tu Nabi buat semua. Ya, jadi kita pada situ Nabi buat tu ada hak dia buat semua, dia dua. Ada hak fardu tu dalil kerana dia suka lah. Kalau kata tak ada dalil kata wajib, menunjuk kata benda tu sunnah. Ini dia beza. Tapi kita ambil pendapat pertama hak mazhab kita dia tu la. Mana benda hak lain daripada fardu sudahlah. Adapun perhubungan antara naflu dan sunnah itu, hubung kait dia. Maka telah kata Asyarnablali, an-nafal itu terlebih umum. Dia ada farak lah tu. Ini dia ulama Hanafi ni, ulama Hanafi Asyarnablali ni. Karena tiap-tiap sunnah itu adalah nafilah dan tidak akasnya. Jadi setiap sunnah boleh dikatakan nafilah, tidak setiap nafilah dikatakan sunnah. Pada nafilah tu umum daripada sunnah. Itu dia beza tu. Kita buka tengoklah marajak yang kita sebut tu. Panjang lagi dah. Panjang lagi tu insya-Allah. Sila baca sendiri. Tarikh tatawwu' at-tabarru' kita sebut pagi tu insya-Allah baca, tak ada banyak sangat dah. Tak ada banyak sangat. Sekali dengan marajak yang kita sebut. Kita gilat sana sikit, masuk mati. Bahagian sunat, bahagian semaya sunat. Bahagian semaya sunat. Aksamun nawafil. Semaya sunat yang tidak disunatkan padanya berjemaah. Bahas sininya terbagi kepada dua lah. Ada yang al-qismul ladzi tusannu fihi al-jamaah, kalau kita kena bahagian yang sunat jemaah. Ada selagi asaninya al-qismul ladzi la tusannu fihi al-jamaah. Sunat tapi tak digalakkan jemaah. Sunat duha sore ya, sunat witir, isyraq atau buat sore lah. Jemaah ni ada pembahasan dia panjang tu, hak tarawih dia bahas suku dak. Semaya raya dia bahas suku. Semaya tak lain lagi lah, tengok ada payah sebut tu. Jadi dua lah, hak dua. Maknanya di antara yang jadi masalah kita hari ni, kita tubik luar tajuk sikit, masalah semaya hajat. Semaya hajat, semaya tasbih. Kalau kita tengok dalam ibarat kita fiqh mazhab kita Syafi'inya, termasuk minal qismul ladzi la tusannu fihi al-jamaah. Itu dia kitab fiqh kena oleh kitab murni pun lagu itulah. Semaya hajat, semaya tasbih termasuk dari bahagian yang tak sunat berjemaah. Itu apakah hukum kita wajib jemaah ni? Bila raya ni pakai tasbih dak, jemaah ramai-ramai. Dia kata tak termasuklah bahagian yang disunat jemaah. Maknanya kalau kita jemaah duk tengah haruh ya. Haruh kalau mengikut dalam kitab Fathul Wahhabul Malik bagi Syekh Taha, haruh serta dapat pahala. Situ min hasil jamaah. Jadi haruh kita jemaah tapi boleh pahala. Ada kitab Fathul Syarah kepada Umdatus Salik itu juzuk yang kedua tak silap. Ada bahas itu. Itu benar haruh tapi dapat pahala. Itu masalah kita semaya jemaah, semaya hajat hari ni. Dia tidak disuruhkan jemaah. Harus jemaah tu. Ataupun kita semaya tasbih pun sama juga. Maka min haisul jamaah situ ada pendapat ulama mengatakan hasil juga pahala dia panggil. Dia tak dapat tanggung makruh haredak kali. Tanggung haruh je. Tapi kalau kira rasa, moleknya kita buat sore-sore lah. Cuma jadi adat kita hari ni, dia panggil bila jemaah, bila panggil hajat, maka ramai-ramai sudah ada. Tu. Kita tahu kata benda tu tak digalakkan kita berjemaah. Kalau buat juga dia tengah haruh ya. Di situ ya. Dia sebut oleh kita kena tu wa minal qismil ladzi la tusannu fihi al-jamaah salatut tasbih. Dalam ibarat kena. Pergi buka tengoklah. Tak silap. Wa minal qismil ladzi la tusannu fihi al-jamaah
salatus tasbih, maka tidak digalakkan jemaah. Jadi hari ni kita buat jemaah. Jadi kita buat pada menara dah tu bala ke dia dah, kita ada alasan kita yang mutawatir banyak dah dari pembahasan. Mungkin insya-Allah akan tasbih tu kita akan sebut depan sebab dalil. Dalil kita akan sebut depan tu. Kita pergi ke mata. Bermula semaya sunat itu dua bahagi, satu bahagi tidak sunat berjemaah. Makna kita buat sore lah. Satu sunat rawatib yang muakkad, seperti sunat rawatib yang mengikut bagi segala fardu. Ini kita buat sore. Seperti ni dia misal bagi bahagian yang tak sunat jemaah ni, nak misal tu. Dan yang muakkadnya ada satu lagi yang muakkad. Jadi pihak situnya rawatib dia terbagi kepada dua, ada yang muakkad dan ada yang tidak muakkad. Itu mana yang muakkad dan yang muakkadnya sunat rawatib 2 rakaat dulu daripada semaya subuh. Itu muakkad. Bawah tu sebagai dalil ya. Maka dalil tu kita sebut mari tu banyak juga tu. Kita ambil salah. Ambil sah ataupun 2 hadis. Fadilat 2 rakaat sunat dulu pada subuh ni kelebihan dia. Waridnya beberapa hadis tentang memeliharakan sunat subuh. Seperti ternyata di bawah. Di antara hadis yang pertama Aisyah. Ada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huma ahabbu ilayya minad dunya jami'an." 2 rakaat sunat subuh. Domai tak situ dah. Apa ada bahas bab sunat subuh hadis ni. 2 rakaat sunat subuh ni terlebih kasih kepada saya, kepada akulah Nabi kata, daripada dunia sekelilingnya. Ada tu sahih Muslim. Maka tidak syak lagi mengatakan sunat subuh 2 rakaat adalah sunat muakkadah dia panggil. Habis. Satu hadis dan 2-3 hadis lagi tu insya-Allah baca sendiri. Baca sendiri. Turun bawah sikit muka alik sana muka 5. Disunat merenggangkan bacaan 2 rakaat sunat subuh. Jadi bacaan dia tu kita tidak dipanjangkan sangatlah. Baca tu takfif. Dalilnya hadis Hafsah radhiyallahu anha berkata ya, kana Rasulullah yusalli rak'atayil fajri qabla as-subhi fi baiti yukhaffifuhuma jiddan. Yukhaffifu tu tempat syawahid kita ambil mengatakan sunat subuh ni Nabi kita baca tak panjang sangatlah. Adalah baginda Rasulullah bersolat 2 rakaat fajar sebelum subuh di rumah saya. Beliau meringankan keduanya. Itu Sahih Bukhari. Maknanya kita ni tidak dipanjang sangatlah surah tu. Kalau nak baca pun bacalah surah. Tapi jangan dipanjang sangat. Sebab sebagai sunnah Nabi dia baca tu pendek-pendek. Lepas tu 2-3 dalil lagi tu tengok takfir dalil takfir dah. Dalil takfir. Itu sunat kita qada ke tak? Turun gitu muka surat ni tu turun bawah sikit. Di sunat qada 2 rakaat sunat subuh. Kalau kita tak ada semaya, kita jaga ni halau kelewat dah sikit. Sunat kita qada tu. Mana dalil kata qada? Iaitulah hadis Abi Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Man lam yusalli rak'atai al-fajri hatta tatlu'a asy-syamsu falyusalli hima." Sesiapa yang tak bersolat 2 rakaat sunat subuh, ada kala dia sengaja tinggal. Ataupun kita kata tak ada. Tak semaya belaka panggil itu sunat subuh. Sehingga terbit matahari. Subuh pun kali kemari. Tak ada juga nampaknya terbit matahari ni. Ya. Maka hendak ia bersolat. Itu semayalah. Jadi pihak secara zuhir hadisnya disunatkan qada lah. Yusallihima. Hak wajib tu tak ada. Hak sunat pun sunat kita qada juga. 2 rakaat sebelum subuh. Lepas tu hadis lagi tu panjang sikit. Hadis Qais bin Amrin annahu kharaja ila subhi ila akhirih, kita ambil hajawi. Maksudnya bahawa Qais bin Umar keluar ke masjid untuk menunaikan semaya subuh.
beliau mendapat Rasulullah sedang melakukan salat subuh dan tak sempat bersolat 2 rakaat sunat fajar. Satu hari kes ni dia tu baik pergi Masjid Nabawi tu, dia pergi Nabi duk semai fardu dah. Dia tak ada lah sunat. Dia tak ada semaya sunat. Biasa dia buat semua tapi tak ada semaya. Lalu ia bersolat serta Rasulullah semai fardu tu lah. Kemudian ia bangkit ketika selesai pada solat subuh. Bahawa sudah semaya dengan Nabi Pak bangun. Bangun apa? Maka beliau menunaikan 2 rakaat fajar. Tiba-tiba lalu dengannya oleh baginda Rasulullah sambil bersabda, apakah ini solat? Dia jemaah dengan Nabi dah. Apa sudah Nabi jemaah Pak dia bangun. Buat 2 rakaat. Nabi kata semaya apa ni? Lalu kes pun mengkhabarkan kepada Rasulullah. Amo tadi amo tak ada buat sunat Rasulullah. Amo mari tu dia Rasulullah dah jemaah dah. Jadi amo pun qada lah. Maka diam Rasulullah. Kata apa? Dia tu panggil ikrar tu. Hadis Nabi juga tu. Sunnah juga dia panggil. Qauli, fi'li, ikrar. Nabi dia tak ada kata apa. Menunjuk kata dia, boleh. Tidak berkata Rasulullah suatu pun senyap. Jadi kalaulah kita kata benda tu tak boleh qada, Nabi mesti lari. Jangan cerita. Jangan duk qada, mesti dak ni boleh. Dari hadis tersebut di bawah. Hadis ni. Disunatkan qada 2 rakaat sunat fajar. Sunat kita qada sunat fajar 2 rakaat sebelum terbit matahari ataupun selepas daripada nyonya terbit matahari. Jadi kalau kita kata hari ni kita sudah semai subuh tu pukul 5.30, teman awal sikit. Bangun qada sunat belum terbit matahari. Ataupun kita nak qada selepas pada matahari terbit, selepas ada waktu tahrim lah, waktu karahah. Sama sahaja lupuknya itu dengan keuzuran ataupun tanpa keuzuran. Jadi kita terlupuk, terlucuk tu kita uzur kan, kita malah kan, tak ada kira. Sunat kita qada. Sama sahaja lupuk 2 rakaat sunat fajar sahaja ataupun serta solat subuh. Ataupun sekali dengan subuh-subuh habis belakang lah. Kita tidur waktu malam jaga-jaga jam pukul 7 pagi. Subuh pun tak semaya. Maka sunat qada sunat subuh. Lepas tu wajib qada subuh. Subuh 2 rakaat lah. Kapuh 2 dah lu. Kapuh 2. Kita naik ke atas. Dan 2 rakaat dulu daripada zuhur. Hak ni hak gapo ni? Hak muakkad dah. Hak muakkad. 2 rakaat dulu pada zuhur. Dan 2 rakaat kemudian daripadanya. Itu masalah 2 rakaat belum zuhur ni. Dia banyak. Hadis yang menunjuk kata, kita buat hadis banyak dah. Hadis yang menunjuk kata sunat zuhur 4 rakaat pun ada. Ada hadis menunjuk 9 rakaat pun ada tu. Ada hadis yang menunjukkan 8 rakaat pun ada. Mana kira lagi. No. Jadi hak 2 tu biasa dah 2 tu. Jadi hak kata 9 ke ataupun 8 tu yang muakkadnya 2 ya. Hak belum zuhur tu dia hak buat 2 tu muakkad, dah hak lain tu tidak muakkad. Nah gitulah. Muakkad tu. Sebab kita ada bahas masalah muakkad sini. Ke satu bawah sebagai kita ambil sikit. Adapun sunat qabliyah zuhur dan ba'diyahnya ini, maka waridnya pada beberapa hadis Nabi tentang sunat zuhur. 4 rakaat ataupun 6 rakaat ataupun 8 rakaat. Ini penjelasan secara tafsir. Cuma penjelasan hadis ya, bukan pada sebagai dalil. Kita ambil satu hadis lah tentang apa ni hak zuhur 4 rakaat. Hadis yang menunjukkan bahawa sunat zuhur itu 4 rakaat, iaitulah antaranya hadis yang pertama kita ambil satu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atain qabla az-zuhri wa raka'atain ba'daha. Raka'atain ba'da al-maghribi fi baitihi wa raka'atain ba'da al-isya fi baitihi wa raka'atain qabla salati subhi. Ni yang panggil apa? Sunat zuhur tu 4 rakaat. Tapi kalau kita tengok pada hadis tu, rakaatain ni qabla zuhri, rakaatain ni ba'dah aja kapuh dah. 2 belum zuhur, 2 lepas zuhur. Hak ni hak muakkad. Maknanya hak 2 hak kata 4 belum zuhur tu ada juga riwayat depan lah. Jadi kalau hak 4 belum zuhur tu 2 rakaat 1 salam muakkad,
dan kita takbir wak dua pula lagi tu hak ghairu muakkad. Dekat situ. Ala kulli hal je. Dua rakaat sebelum zuhur ni adalah sunat rawatib yang muakkadah. Situ dah. Lepas tu dalil pada lagi hak kata ni pun ada. Hak ni tu kira kapuh dah, bukan qabliyah saja tu. Sebab hadis ada kana yusalli qabla zuhri arba'an wasnaini ba'daha. Tu. Belum zuhur 4, lepas zuhur 2. Maknanya kita kapuh dah lah jadi ni situ. Bukan kata qabliyah saja ni, bukan kata qabliyah saja lapar dak. Kapuh dah, tercampur siap dah tu. Lepas tu sekali kelebihan dia tu ada juga hadis yang kita sebut lagi. Pitah-pitah tu dah, pitah itu. Masuk mata muka surat sebelah. Dan 2 rakaat kamari. Kita baca gini dah, kena baca Rabih belakang rawahu. Kita rasa gini badan dah buat talim belakang dah ni dah. Masa ni harga mahal. Tunggu buat kita ni. Nak ngaji cara halus ngerti biasa lain tak. Nak ngaji halus ngerti kita daerah annahu kana yusalli dah setengah jam situ tak apa. Itu cara lain dah tu. Khabar kana mun datang dengan PM norek makno gini pula. Tak ada apa, tak ada habis jilid kita. Ada 3 muka tepat hilang. Kita baca pitah-pitah itu deh, pitah-pitah. Dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib. Ya masalah maghrib ni. Hak qabliyah tu dia tidak ada muakkad. Sebab tu kalau mengikut pendapat fuqaha Hanafi, tidak disunatkan kita semaya qabliyah. Hak Syafi'i kita sunat juga, tapi sunat ghairu muakkad. Hak qabliyah bukan ba'diyah. Sebab waktu sepit Hanafi tak ada teruh dah. Hanafi sunat pakai tak ada teruh. Hak maghrib, hak qabliyah. Kalau adanya ba'diyah. Tapi Syafi'i kita ni dia panggil tidak tasyadud sangatlah. Ada juga sunat tapi tidak muakkad. Mana tidak muakkad ni berarti bukan kata tak boleh pahala buat. Boleh juga pahala. Cuma tak sama dengan hak ba'diyah tu lah. Sebab ba'diyah ni panggil di muakkad, ditekan suruh kita buat juga dia panggil tu. Tapi bukan ala sabil lazim, bukan luzum tak dia panggil tu. Kita ambil dalil sikit bawah ke satu lah. Kalau habis mata atas. Dan 2 rakaat kemudian daripada isya. Ni muakkad belakang ni. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan witir kemudian daripada isya. Ke-1. Disunatkan bersolat 2 rakaat kemudian daripada solat maghrib. Sunat semaya 2 rakaat kemudian daripada solat maghrib. Dan kerana hadis Ibnu Umar terdulu sebut. Hadis atas tadi. Hadis Ibnu Umar. Hadis pada muka 8. Hadis nombor 1 dah. Hadis Ibnu Umar tu. Murad dengan hadis Ibnu Umar tersebut tu hadis pada kata muka surat 8 tu hadis nombor 1 dari Ibnu Umar berkata ya hafidtu minan nabi. Dan 2 rakaat kemudian pada maghrib itu setengah daripada solat yang tak pernah ditinggalkannya oleh baginda Rasulullah. Hal ni Nabi tak tinggal. Ini panggil as-sunnah, Nabi tak tinggal. Kalau mengikut ataupun tafsir pada awal kitab tadi, masalah sunat tarikh dia tadi. Nabi mengekali muwazabah, Nabi tak pernah tinggal. Ba'diyah Nabi tak tinggal. Akan tetapi disunatkannya menunaikan di rumah. Situ ya. Tak apa kita buat masjid tak boleh pahala kah? Boleh. Dia panggil min haisul makan. Etibar makan. Etibar tepat. Mana baik kita buat di masjid dengan di rumah. Ulama fiqh katanya aula kita buat di rumah. Kalau kita jemaah di masjid pun kita balik buat di rumah lah comel. Sebab muwazabah Rasulullah lagu tu, tu cara Nabi ya. Padahal kalau kita agak kata kita klik rumah pakai tak buat dah buat sejik lah belalah tidak aula mana pun. Paling kurang apa kita buat juga. Ada situ. Dia klik rumah pakai dak lah. Dalilnya hadis yang jadi kalau kita kira mari bukan kata setakat sunat ba'diyah hak maghrib dak sunat ba'di rumah kalau mengikut dalam hadis. Solat tu hak sunat semua ni, solat tu nafilah ni dia afdal di rumah belaka. Malaikat solat fardu.
Segala semaya sunat afdal di rumah. Melainkan sunat hak jemaah, sunat raya, hak tu tak apa. Ha? Kalau sunat hal lain tu buat rumah. Afdalus salah salatul mar'i fi baitihi illa al maktubata atau kama qala. Seafdal semaya salatul mar'i fi baitihi. Semaya seorang di rumah illa al maktubata, melainkan semaya fardu, maka tu ada di masjid. Itu pun kalau kita kira salatul mar'i fi baiti itu tiba semaya tak sunat jemaah. Adapun kalau semaya yang disunatkan jemaah, maka digalakkan kita buat di musalla masjid dan balasah dan sebagainya tu. Cabut syukur tu. Dalilnya hadis yang diriwayatkan daripada Mahmud bin Labi, katanya ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Abdul Ashhal wa shalla bihimul maghriba falamma sallama qala irka'u hataini rak'ataini fi buyutikum. Maksudnya Rasulullah datang kepada Bani Abdul Ashhal, kabilah lah. Nabi pergi di satu kampung kabilah Bani Abdul Ashhal. Beliau bersolat maghrib serta mereka sembahyang di kampung tu. Tak kala memberi salat daripada solatnya sambil bersabda, bersolatlah kamu 2 rakaat ini di rumah kamu. Sembahyang rumah lah. Pasti kita buat di masjid lah. Jadi kalau buat bukan siapa kata sah. Cumanya afdal tu kita buat di rumah. Zahir hadis dekat situ. Ada Tirmizi tu. Apa ndak Abu Daud. Sunat-sunat rawatib yang tidak muakkad dan ghairu muakkadnya. Jadi kecek tu jauhi capo arak. Moga tuai kita ni bukan duk jauhi ni. Bini dia pun orang Mesir tu. Syekh Muhammad Ismail Daudi ni bini pun orang Arab Mesir, orang Jawi seorang, dia 2 orang. Ada dia Mekah lah. Jadi kecek tu nak tu Arab Jawi gitu belakang tu Syekh Daud pun sama, Syekh Ahmad pun sama, kecek campur Arab Jawi. Dan ghairu muakkadnya tengok bahasa dia kecek lagu tu. Tu kata ghairu muakkidihi dah akadnya. Tak apalah. Lidah dia lidah Arab. Dia kata walau kana sekalipun banyak dia tak Jawi tu. Tak. Bila kita kata tiarak ke. Apa walau kana sekalipun tak. Kecek lagu tu. Hak tidak muakkad ni ditambahkan 2 rakaat pula dulu daripada zuhur. Hak sebut tadi lah. Moga dia 4, 2 muakkad, 2 yang tidak muakkad. Dan 2 rakaat pula kemudian daripadanya. Kemudian daripada zuhur tu hak ba'diyah. Hak tadi ba'diyah tu muakkad juga 2. Lepas tu 2 lagi tidak muakkad ba'diyah. Jadi zuhur ni kalau kapuh 4 lah. Belum zuhur 4, lepas zuhur 4. 4 hak belum tu 2 muakkad, tidak muakkad 2. Hak ba'diyah tu 2 muakkad, tidak muakkad 2. Jadi kapuh. Maknanya kita semaya kena suku-suku tu. 2 salih lah. 2 salih. 2 salih cara semaya. Dan 4 rakaat dulu daripada asar. Ni hak lepas asar tak ada. Lepas asar dia tak ada. Hak ni pun dia panggil hak tidak muakkad juga ni. Akan satu turun bawah sikit sebagai ambil dalil sikit. 4 rakaat ataupun 2 rakaat sebelum asar itu disunat menunaikannya. Antara dalilnya daripada Ibnu Umar. Berkata ia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah Ta'ala mengasihani seorang yang melakukan solat 4 rakaat sebelum asar. Maknanya sunat qabliyah bagi asar 4 rakaat. Jadi kadang-kadang orang kita buat 2 je. 2 pun tak apa dah, paling kurang dia kata buat je. Lepas tu hadis lagi tu, baca sendiri ya. Dan 2 rakaat yang ringan. Maksud yang ringan ni yang tak panjang lah. Wah, pendek-pendek. Dulu daripada maghrib. Sebelum maghrib. 2 rakaat yang ringan sebelum maghrib. Ambil dalil sebawah. Dalilnya hadis Abdullah bin Mughaffal. Bahawa Rasulullah bersabda, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi. Lepas tu, hak qabliyah maghrib ni, dia panggil tidak muakkad.
Tapi mazhab kita pun sunat tidak muakkad. Dalil dia ni sallu qabla al-maghribi. Kalau pakai zahiri kuat lagi tu, wajib dah tu. Kalau pakai mazhab zahiri lah, tapi kita tidak pakai tu. Ada dalil lain pula lah. Sembahyanglah kamu sebelum maghrib, bersolatkanlah sebelum maghrib. Hadis sahih Bukhari. Satu hadis lagi nya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'ataini. Rasulullah bersolat 2 rakaat sebelum maghrib. Ini hadis Ibn Hibban ni. Ada apa yang pentingnya, ada waris hadis yang Nabi kita semaya qabliyah maghrib 2 rakaat. Ada sebut tu. Dan 2 rakaat dulu daripada isya. 2 rakaat dulu daripada isya. 2 rakaat bulan isya. 2 rakaat sebelum isya. Hadis disunatkan apa dia ni? 2 rakaat sebelum isya ni. Hadis Mughaffal juga. Atas pun hadis Abdullah Mughaffal juga. Hadis sebelum isya ni. Bahawa Rasulullah bersabda baina kulli azanaini salatun baina kulli azanaini salatun. Summa qala fi salisah liman syaa. Di antara tiap-tiap 2 azan dan qamat itu, jadi murad dengan azanaini itu bukan 2 kali be dan qamat lah. Kena kepada 2 be dan qamat tu, ada solat sunat jelas tu. Sudah be sunat ada sudah tu. Di antara tiap-tiap 2 azan dan qamat itu solat sunat. Kemudian beliau bersabda kali yang 3, untuk siapa sahaja yang kena. Siapa nak buatlah, tak saya buat. Tak ada apa. Itu batu hadis lagi tu, baca. Sunat qabliyah Jumaat dan ba'diyah. Ya satu masalah dok timbul juga ni. Sunat qabliyah Jumaat, jadi masalah ba'diyah tu tak ada apa. Bukan masalah pada kalau mengikut Salafi dia tak ada nak lah masalah sunat qabliyah Jumaat tu. Ba'diyah tu dia ada. Ya panjang. Kita bagi juga dalil dia depan tu. Sebagai dalil tu panjang juga pembahasan dia tu. Dua lah ketah. Dua lah ketah tu. Ya tajuk ulama wak kitab suku tu. Sunnah qabliyah Jumaat tu awak satu tajuk suku dia panggil sebab masalah dipertikaikan dan ditolak oleh golongan-golongan tertentu lah ada panggil. Sunat qabliyah Jumaat, mana hari Jumaat ni kita pergi masjid qabliyah tu. Ba'diyah tak ada khilaf tu. Ba'diyah tak ada apa. Hak qabliyah jadi masalah qabliyah. Dan Jumaat seperti Zuhur. Ini mazhab kita. Syafi'i. Jumaat tu sepanjang Zuhur, maknanya ada qabliyah, ada ba'diyah. Hak qabliyah tu ada muakkad, ba'diyah pun ada muakkad. Supaya Zuhur bi. Kalau Zuhur ada ke mana? 4 belum Zuhur, 4 lepas Zuhur. Maka 4 belum Zuhur tu 2 muakkad, 2 tidak muakkad. Supaya Jumaat. Itu mazhab kita lah gitulah. Al-Jumaat tu ke Zuhri, sama ya. Supaya. Itu kita ambil sikitlah sebagai satu isu juga ni. Satu isu dia panggil benda untuk berlaku di kalangan hari ni dia panggil. Sebab benda lagu ni mau jadi kelahi balah ni. Ya sebenar pun saya buat tak suruh buat bukan benda wajib kah. Tapi jadi kelahi balah. Apa makhluk tu? Saya buat macam-macam. Jadi masalahnya panggil mutasaddidin ni siapa akan mentakfirkan orang yang mengadakan maulud tu masalahnya. Jadi panggil sadik doa. Siapa-siapa yang buat maulud siapa akan bidoa, siapa akan takfir, siapa akan syirkun wada. Itu panggil mutasaddidin melampau dia panggil hatu telajak. Kalau sekadar bid'ah tak ada sakit hati mana lagi. Siapa takfir ni mungkin dia lah. Mungkin dia panggil. Dia panggil mutatarrifin tu. Hak lampau doa panggil. Kita tengoklah, tengok bawah sikit sebagai dalil ba'an ni. Tentang solat sunat qabliyah Jumaat itu ada sebahagian mereka yang mengingkarkan dia. Ada orang ingkar. Ada orang mengatakan tak sunat dah qabliyah ni. Jumaat. Dan mereka berkata bahawa tidak ada bagi Jumaat itu sunat qabliyah. Tak ada qabliyah. Ada sebahagian. Dan tidak ada pada demikian itu hadis-hadis sahih daripada Nabi. Kita tengoklah depan ke mana.
Sebenarnya solat sunat qabliyah bagi Jumaat itu baik 2 rakaat ataupun 4 rakaat sebelum Jumaat itu adalah setengah daripada sunat muakkad. Di dalam mazhab kita. Mungkin dia tak berdasar pada mazhab lain, kita tak tahu. Tapi kita sunat muakkad yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya adalah Rasulullah kemudian daripada gelecirnya matahari dan sudah masuknya waktu zuhur, beliau bersolat 4 rakaat sunat bagi jemaah yang sebelumnya di rumahnya. Tak adalah rumahnya itu di dalam masjid, rumah dia berepek masjid dah, tapi dia buat rumah. Kemudian beliau keluar kepada masjid, maka naik ia ke atas mimbar, maka azan oleh muazzin, maka berdiri Rasulullah untuk berkhutbah. Maka azannya itu adalah kemudian pada sudah masuknya waktu. Dan kemudian pada beliau bersolat 4 rakaat. Dan kekalnya hal itu hingga zaman Abu Bakar. Wa amal lagu tu. Dan seterusnya hingga zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Di antara dalil cuba kita tengok sikit, Al-Hafidh Abu Al-Hasan Al-Khal'i meriwayatkan oleh kitab fawaidnya dengan isnad yang jayyid. Mata hadisnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-jumu'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Sanad jayyid. Sanad tu bagus, sanad tu molek. Adalah Rasulullah bersolat sebelum Jumaat 4 rakaat dan kemudiannya 4 rakaat juga. Kata Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi, dia bahas sanad tu. Di dalam kitab Tarhut Tasri, kitab ni 4 juzuk, apa ni 4 jilid 8 juzuk lah. Ada setengah tabak tu dia buat 5 jilid. Tabak cerita ke baru. Kitab hadis Al-Ahkam. Tarhut Tasrib nama kitabnya. Isnadnya jayyid dan telah dinakalkan daripada Al-Iraqi itu oleh Imam Al-Muhaddis Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Ini buka jilid 5. Jamik lihat kitab tu hadis ni. Maka pada ini hadis musarrahkan dengan sunat Jumaat. Apa ni qabliyah. Jadi ulama mengatakan sunat boleh kita buat. Dalil yang satu lagi yang kedua. Kita ambil 2 dalil lah. Lepas tu banyak dalil lagi tu insya-Allah yang baca sedikit ya. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dengan isnad yang sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ja'a Sulaikun al-Ghatafaniyu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asallaita rak'ataini qabla an taji'a?" Qala, "La." Qala, "Fasalli rak'ataini wa tajawwaz fihima." Telah datang Sulaik al-Ghatafani, seorang sahabat Rasulullah. Dan Rasulullah sedang berkhutbah. Maka bersabda Rasulullah baginya, "Adakah engkau sudah bersembahyang 2 rakaat sebelum engkau datang?" Ia menjawab, "Tidak." "Dak, amba tak sembahyang Rasulullah." Nabi kata, "Mu sembahyang dah, kau belum nak mari?" "Amba tak ada sembahyang lagi Rasulullah." Lalu baginda bersabda, "Hendaklah engkau bersolat 2 rakaat dan hendaklah engkau meringankan keduanya." Yakni hendaklah engkau mendatangkan yang tak dapat tidak pada sembahyang. Baca haklah buddha lah. Teman meringit. Bukan siapa kau orang siapa tinggal rukun-rukun dah. Rukun tu kena baca tu. Turun bawah berkata Al-Majdu Ibnu Taimiyah dalam Al-Ahkam. Ini bukan Ibnu Taimiyah. Ini ayah dia ni. Ayah dia. Ayah Ibnu Taimiyah tu tuai kitab mata kepada Nailul Autar. Kita hadis. Hadisul Ahkam tu. Ayah dia ni. Ni ayah Ibnu Taimiyah ada sahih tu lah. Jadi kita Al-Ahkam. Rijal isnad hadis ini siqatun. Kita ahkam tu mata kepada kitab Nailul Autar dah tu. Nailul Autar tu dia ada cerita ke hak 4 jilid 8 juzuk. Ada cerita ke hak tahqiq Hasan Hallaq tu 19 jilid. Atau comel. Molek sikit kita beli 2. Berkata Al-Hafidh. Jadi hadis ni sanad tu dia panggil thiqah. Al-Hafidh Al-Iraqi la syarah Tirmizi, sanadnya sahih. Dia kemah lagi tengok ni. Hak kata 2 rakaat sanad sahih tu. Telah dinakalkan demikian itu oleh Al-Hafidh Waliyuddin Iraqi dalam Tarhut Tasribi. Tu kita buka tengok. Jadi daripada hadis yang kita ambil saat ni,
Tempat kita ambil maka perkataan Nabi qabla an taji'a itu sebagai dalil yang soreh atas disunatkan solat sunat qabliyah Jumaat. Itu qabla an taji'a. Ji'a tu Jumaat lagi gitu. Karena puasa tahiyatul masjid itu tidak dilakukan sebelum datang. Itu soreh dia. Jadi ada juga bukti dalil dari pendapat mazhab kita masalah qabliyah Jumaat adalah sunat. Dan waktu dengan hadis. Hadis tu ulama bahasa pakai sanad tu sahih dia panggil. Tak ada jadi ragu gapur lah. Lepas tu banyak lagi tu. So 3, 4, 5 hadis. 7 ni. Ni hadis. Ni hadis semua tu. InsyaAllah dia membaca lah. Kalau wasa tak kerti pahal tu boleh kita rajak tanya. InsyaAllah. Jadi kita lakah sikit sudah. Wajib disebut qabliyah dan ba'diyah. Masalah kita sebagai sunat rawatib ni, qabliyah tu kena kita niat marilah. Bukan sebut qabliyatan tu dak. Hati kita tu waktu kita semaya tu kita sila mari je panggil. Dan ba'diyah pun samalah. Dan wajib disebutkan ratib yang ada qabliyah dan yang ba'diyah itu disebutkan qabliyah dan ba'diyah. Dan yang tidak ba'diyah, semacam seperti asar dan subuh. Hak ada ba'diyah tu 3, Zuhur, Maghrib, Isya. Hak tidak ada ba'diyah, asar dengan subuh. Hak tu hanya qabliyah. Jadi masalah hak ada ba'diyah qabliyah tu, hak tu kita kena ta'yin, kena niat mari. Adapun kalau subuh dengan asar, tak payah kita kata qabliyah, moga dia tidak ada ba'diyah. Apa tu dah? Ada kitab tu. Tidak disebutkan qabliyah. Hak mana? Hak tidak ba'diyah ni. Tak nak sebut tak tu. Seperti ni lafaz niat. Usalli sunnatas subhi raka'ataini lillah. Sudah, moga subuh ni tidak adanya ba'diyah. Ataupun usalli sunnatal asri raka'ataini lillah. Dan pada zuhur atau maghrib ataupun isya, usalli sunnataz zuhri qabliyatan. Kalau kita nak kata usalli itu sebenarnya bukan wajib ke apa, sunat ya. Ataupun usalli sunnataz zuhri ba'diyatan lillah. Maka dikiaskan pada maghrib dan isya seperti demikian itu juga katakanlah. Usalli sunnatal maghribi qabliyatan. Sebab walaupun kita kata qabliyah tu tidak apa, tidak muakkad tapi dia ada. Muakkad dan muakkad tu suku, yang penting dia ada. Ada ba'diyah, ada qabliyah. Jadi qabliyah semua 5 waktu dah berlaku. Tapi ba'diyahnya subuh dengan asar tidak ada. Cumanya kalau orang yang luput qabliyah subuh seperti tadilah boleh diqadakan. Ataupun orang yang luput qabliyah asar maka boleh diqadakan walaupun selepas asar. Situ. Orang yang mengekali dua semua dah tak ada boleh. Harus dijamakkan qabliyah yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Boleh kita nak kapuh tadi ya. Kata sebelum zuhur tu ada berapa bayi? 4 tak? 4 tu dia 2 muakkad, 2 tidak muakkad. Aulanya kita semaya suku-suku. Tapi kalau kita nak himpun 4 satu saleh, boleh, harus. Ini dari dia. Dan harus baginya dijamak. Maksud jamak ni bukan jamak qasar dak. Kita nak takbir sekali ya, nak 4 lalu. Sunat qabliyah yang muakkadah dan ghairu muakkadah dengan 1 takbir dan 1 saleh dengan 1 tasyuk atau 2 tasyuk atas kita lah. Kita nak buat 2 pun boleh, nak buat tak apa. Tahiyat dah. Atas kita. Dan yang afdalnya diceraikan dia. Ada sama lewat suku-suku lah. Dengan 2 takbiratul ihram dan 2 tasyuk dan 2 saleh. Hak tu paling akmal. Akmal lagu tu lah. Dan harus pula dijamakkan sunat ba'diyah yang muakkadah. Harus pula dijamakkan, dihimpunkan sunat ba'diyah muakkadah dan ghairu muakkadah seperti kafiat yang dulu. Macam ni lah. Boleh kita nak himpun. Hak ba'diyah pun boleh. Hak qabliyah. Jadi boleh berlaku nak buat. Dan harus baginya, yakni bagi seorang.
Dan harus baginya bagi seorang pula. Yang ini seperti harus baginya dijamak tadi. Dihimpunkan. Tadi kecek dijamak. Hatullah tu. Dijamak, dihimpun hatullah ya. Mau kecek kadang-kadang jawi dia. Tak? Mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah dengan satu takbir. Jadi kapuh belaka ni. Satu takbir. Kemudian daripada fardu. Hak lepas kita buat dah lah. Itu masalah qabliyah. Ni qabliyah tak ada buat lagi. Kita qadha. Qabliyah kita tak ada. Kemudian kita nak qadha lepas pada fardu, kita kapuh dengan ba'diyah lalu, buat takbir besar. Dah, jadi laborlah sikit ni dah. Apakah borang lalu dah. Kita katanya, ni rakaat lalu. Moga ba'diyah lepas dah. Qabliyah tadi 4 melapai lalu sini, perkaruak lalu dah. Boleh? Bagi siapa? Bagi orang rajin nak buatlah. Dah, situ lah. Seperti kata, nawaitu usalli samani rakaat. Tengok lapis lalu. Apa yang? Apa belum tepat. Ba'diyah 4 kapuh belaka. Nawaitu usalli samani rakaatin sunnat az-zuhri qabliyati wal ba'diyati lillahi ta'ala. Lepas tu nak buat satu tasyahud. Boleh tak apa? Payah kelapis dah. Rokok sujud. Akhir sekali tahiyat. Misalnya. Boleh? Cumanya pelik pada orang itu lah. Tak? Ni kok mana pula dah sembahyang aku ni tak? Kita ngaji dah lah mutla'in dia tak boleh. Bodahnya. Tak. Walaupun kita cidik pun, kita kena ra'i juga. Dia bisa cari nak pelik ada orang semata. Dia kata kita pelik budak. Bodoh-bodoh tak boleh tak? Saja aku sembahyang 8 rakaat sunat zuhur yang dulu dan yang kemudian kerana Allah. La ilaha illallah. Kita wadu setakat tu dulu insya-Allah sebagai permulaan dan mukaddimah. Lepas syat lagi kita baca. Kau apa nak baca pasal? Ya sebenarnya pun malam esok kita terik sikit. Malam esok ni kita sudah pukul 8 kan. Permulaan kita sudah pukul 7.30. Malam kita baca lagi pasal. Kadang ada molok kapung tu. Molok kapung tu kita tak kira tu. Dia nak dua idea dah. Biar jaga sore. Baru ni. Jaga ambil. Molok kapung tu kita tak kira. Kita nak lagi molok letih kau tu kau ni pula tak ada kira. Dia nak dua idea. Jadi kita wadu sini. Kita naik pukul 9 lah. Dah hanya sikit. InsyaAllah. Pukul 9 kita baca. Batu buku apa sudah itu kita kira semula. Tengok sekarang kau. Allahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah latul arifina wal qulubana. Waja'ala amalana. Khalisatan liwanikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.